Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, bertemu lagi kita untuk kuliah bahasa Arab, walaupun hari ini bukan Ustaz Khairul tapi Ustaz Khaidir. Khair juga, cuma dia gantilah kan sama juga, cuma Khairul dengan Khaidir. Baik, saya dapat tahu tadi 10 komat. Jadi macam apa yang saya boleh kongsilah seberapa yang mampulah, insyaAllah. Baik, hari ini insyaAllah kita akan sama-sama kongsikan, kita cuba hayati bahasa Arab yang sambung kita dah belajar bahasa pada bulan lepas. Kita dah belajar pada bulan lepas ialah doa selepas wuduk. Okay, hari ini kita akan sambung dengan lafaz azan dan iqamah, insyaAllah. Lafaz azan dan iqamah. Baik. Kalau bahasa Arab ni dia untung siapa yang duduk depan, sebab ada boy-boy. Belakang tu dia kena teropong lah. Mana yang belakang cik sandar tu kan. Kursi dah ada kursi boleh duduk depan. Kursi kuliah dah ada kan. Kalau belakang boleh duduk depan. Nampaklah tulis apa depan. Sebab saya tak sempat lagi beli marker besar kan. Baik. Okey. Dan saya punya kelas memang saya suka berdiri, sebab saya suka menulis buat, sebab bahasa ni kita kena tulis buat contoh kan, baru nampak. Kalau cakap tak nampak mana perkataan dia, mana benda dia kan. Jadi kita kena inilah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, tuan-tuan, ayah-ayah, tuan-tuan imam, tuan-tuan para asatizah yang saya hormati. Kena buka lah kot untuk bagi nampak. Untuk muslimat ibu-ibu nak tengok. Gagah perkasa ni. Dia sebab bila tukar kelas bahasa Arab dia auto terus makan. Lepas ni mesti jawapan nasi Arab tak? Okey. Ya? Satu lagi. Ibu minta satu lagi digerakkan supaya lebih nampak. Mungkin yang ni okey. Lampunya pun alhamdulillah. Baik, lafaz azan iqamah. Lafaz azan dan iqamah. Kita akan terus okey. Baik, lafaz azan iqamah kita ambil by melalui ayat per ayat lah. Lafaz yang pertama ialah Allahu Akbar. Lafaz ni kita selalu tengok bila kita tengok kat TV kan. Tengok TV tiba-tiba keluar azan. Dia pun keluarlah dia punya orang azan, lepas tu ada bawah dia punya subtitle kan. Dan kalau tanya ni semua tahu maksud dia. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Di mana lafaz Maha Besar pada perkataan akbar. Baik, perkataan akbar ni dari perkataan kabura. Ada tak perkataan lain yang dekat-dekat dengan perkataan ni yang kita selalu gunakan? Yang kita kalau kata orang tu dia besarkan diri dia, cakap apa? Bukan. Takabur. Kan? Takabur kan? Perkataan sama. Dari perkataan yang sama. Takabur. Qaf ba ra. Takabur. Takabur ni ialah kalau kita sembahyang, kita buat apa? Kita takbiratul ihram, betul? Takbir. Okey. Baik. Kata takabur ialah membesar-besarkan. Takabur bermaksud membesar-besarkan. Manusia ni fitrahnya secara kejadiannya Allah ciptakan daripada nothing. Tapi bila dia ada rasa besar diri dia, inilah takabur. Dia merasa diri dia hebat. Dia merasa diri dia besar. Itulah perkataan takabur. Baik. Yang kita semayang tu kita baca apa?
takbir. Kan kalau ceramah kan, takbir. Allahu Akbar. Itulah. Orang buat kereta tiba-tiba ada benda keluar, ada simpang, Allahu Akbar. Gitu kan. Jadi benda tu takbir lah, kita membesarkan Allah SWT. Takbir itu membesarkan. Baik. Kataan ni ada juga kataan lain seperti kataan kabir. Kita panggil apa? Biasa kita bagi ada ketika perkataan digunakan ialah kita kata orang ni Syekh Kabir. Orang ni Syekh Kabir. Syekh tu ialah guru lah. Kabir ialah besar. Jadi Syekh Kabir maksudnya guru yang besar, guru yang makamnya tinggi. Kabir. Kabir ni besar. Kabir. Jadi kalau ibu-ibu ayah semua jumpa kata kabir ni, ianya bermaksud besar. Baik. Allahu Akbar. Tapi uniknya, kenapa boleh je kalau kata lafaz azan tu, kalau kata Allahu Kabir, Allah besar sebab Allah dah yang Maha Agung, hebat, kita boleh gunakan besar. Tapi tak, letak akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan lafaz ini juga yang digunakan dalam setiap kali kita nak beralih daripada rukun ke rukun dalam solat. Betul? Kenapa agak-agaknya? Pernah tak kita terfikir benda tu? Kenapa macam itu? Sebenarnya ia satu peringatan untuk diri sendiri. Biasa kan, ni biasa berlaku tau. Nak semayang kan? Allah, lepas ni Allah Akbar. Lepas Allah Akbar tu, dia datang benda lain. Lepas ni nak buat apa, nak makan apa, kenapa orang ni pakai kain baju ni, kenapa tak matching, kenapa budak belakang bising. Lepas ni makan apa, kuliah lepas ni kan. Dia tu macam datang. Betul. Tapi setiap kali kita nak bertukar rukun, kita akan baca, takbirnya ialah Allahu Akbar. Nak mengingatkan kita bahawa kita dalam solat. Dan solat itu ialah urusan dengan Allah SWT. Dan tidak ada urusan yang lebih besar daripada urusan dengan Allah SWT. Sebab itu juga bila azan digunakan Allahu Akbar. Dan ulang-ulang berapa kali? 2 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betul? Jadi kita, sebab itulah antara hikmahnya bila kita cuba hayati kenapa perkataan akbar dipilih, digunakan. Sebab ianya memberi maksud kita supaya apa juga urusan yang kita tengah buat, ini ialah panggilan solat. Urusan dengan Allah SWT. Dan tidak ada urusan yang lebih besar mana urusan, besar mana masalah, tak ada urusan dan tak ada masalah yang lebih besar daripada urusan dengan Allah Ta'ala. Jadi itu antara hikmah-hikmah mungkin kita boleh tadaburkan, kita boleh fahami dan cuba telusuri, dan kita cuba hayati supaya kita boleh lebih menjiwai setiap perbuatan dan ibadah kita. Pertama ialah Allahu Akbar. Ulang berapa kali? Allahu Akbar. Lepas tu Allahu Akbar, apa dalam azan? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Asyhadu Pertama asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Asyhadu bermaksud aku bersaksi. Aku bersaksi bermaksud aku, kalau kita nak kata bersaksi, kalau saya kata gila, tadi petang ada berlaku kewalangan. Kita berlanggar depan tu kan. Kita perlukan saksi. Maksudnya kita apa? Perlukan pada orang yang melihat kejadian berlaku. Tapi sini asyhadu an la ilaha illallah, kita tak nampak Allah kan. Jadi kat sini maksudnya lebih tepat ialah aku membenarkan. Aku membenarkan. Asyhadu maksudnya saya membenarkan. Asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Perkataan asyhadu, ada tak perkataan lain yang sama-sama dengan perkataan ni? Bila orang, perkataan ni dipanggil syahadah. Ucapan ini dipanggil syahadah. Bila orang masuk Islam kan, dia akan baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
Rasulullah. Asyhadu ila syahadah. Asyhadu ialah membenarkan. Orang yang pergi perang, dia gugur, kita panggil syahid. 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 Biasa kalau hari Jumaat pun ramai syahid. Imam naik apa? Baca start baca je. Apa ya, ibadallah, syahid semua dah ramai, syahid. Dia akan bangun balik. Bangkit balik masa bila apa? Barakallahu itu ramai bangunlah. Dia bangkit semula. Okey. Jadi syahid ni asyhadu ialah aku membenarkan. Apa kaitan ini dengan ini? Ada kaitan tak? Cuba tengok. Kaitan dia. Huruf sama, betul. Jadi asyhadu bermaksud aku membenarkan. Syahid ialah seseorang yang membenarkan janji Allah. Kan Allah kata siapa yang berperang Allah bagi ganjaran sekian kan. Jadi dia yang berperang dan dia ambil ganjaran tu dan dia gugur. Itulah syahid. Ialah orang yang membenarkan apa yang Allah janjikan pada dia. Itulah maksud syahid. Bukan maksud syahid yang orang tewas tu. Tewas kan. Jadi syahid ni ada makna yang sangat baik lah. Bukan sekadar. Dia satu lagi, jangan salah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan yang kedua ialah aku dalam kedua syahadah ni, benda yang kita saksikan tu benda yang kita tak nampak. Satu, kita tak nampak Allah SWT. Dan yang kedua ialah kita tak nampak Rasulullah SAW. Dan kita tak sebab apa? Sebab kita tak hidup sezaman dengan baginda SAW. Sebab itulah makna yang tepat ialah kat sini. Di sini ialah aku membenarkan. Macam mana cara membenarkan? Ialah melalui apa yang ada dalam ajaran Islam. Dibenarkan bagaimana? Dipelajari dan kemudian diamalkan. Kita pelajari dan kita amalkan. Dalam ini sendiri, dalam azan sendiri, bila dia ada seruan azan, orang buat apa? Orang akan datang untuk menunaikan solat. Islam mengajar untuk solat, Islam menuntut untuk bersolat, untuk solat. Jadi itulah bila dengan azan, orang kita pun bersiap untuk pergi solat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Aku bersaksi bahawa la ilaha tiada. Ilah ialah Tuhan. Baik, dalam bahasa Arab ada satu perkataan lagi yang menggunakan Tuhan. Kalau kita ingat dalam surah Al-Fatihah, kita akan baca alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb juga Tuhan. Rabb ialah Tuhan. Ilah juga Tuhan. Bezanya ilah ialah Tuhan yang disembah. Tuhan yang kita sembah. Kalau Rabb ialah Tuhan yang menguruskan, yang mentadbir. Tuhan yang mentadbir. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah Fatihah, terjemahannya ialah Rabbil alamin. Tuhan sekalian alam. Tuhan maksudnya Tuhan yang mentadbir, yang menguruskan sekalian alam. Di sini ialah Tuhan yang disembah dan ditaati. Tadi kita tengok balik bila Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang kedua apa? Lepas Allah Maha Besar, kita dah besarkan Allah, kita cakap tidak ada Tuhan yang disembah. Maksudnya bila disembah ialah yang ditaati, kita sembah. Maksudnya bila azan tu, itulah seruannya kita buat. Solat. Allah suruh apa? Waktu solat datang sembahyang. Itulah cerita dia. Di sini tidak digunakan asyhadu an la rabb illallah. Tidak, tapi ilah yang disembah. Sebab itu perkataan ini diletakkan di sini. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik. Senang lah. Wa asyhadu anna Muhammadan kena buatlah. Muhammadan Rasulullah.
Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahawa sesungguhnya, okey, baik. Kata Allah, sama ada Allah, yang ini ada dia ada anna kan? Anna Muhammadan, betul? Dia perkataan anna ni dalam bahasa Arab digunakan untuk menguatkan. Dia boleh ke? Boleh je nak cakap kalau bahasa Arab kalau tak ada anna ni begini, dia akan jadi begini. Aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Tapi ditakdirkan lafaz azan tu ada anna. Dalam bahasa Arab, anna ni kalau jumpa anna dekat dalam Quran ke dalam mana kan, anna ni ialah dia penguat bahawa sesungguhnya. Aku bersaksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu ialah Rasulullah, pesuruh Allah. Aku bersaksi bahawa Muhammad pesuruh Allah. Okey. Baik. Ini syahadah yang membezakan antara agama Islam dengan agama yang sebelumnya. Apa bezanya? Agama Kristian ada nabinya iaitu Nabi Isa, dan mereka kata, orang Kristian kata Isa tu ialah anak Allah, anak Tuhan. Selain di samping dia Rasul, dia juga anak Tuhan. Tapi dalam ini, dalam syahadah kita kata bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Setinggi-tinggi Nabi Muhammad SAW, ia adalah hanya pesuruh Allah, yang mana kita tak sampai lah level tu. Tapi dia tak naik level anak. Kat sini bila kita lafazan ni ada dua benda. Satu, kita mensabitkan ataupun menguatkan bahawa Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Kedua, kita nafikan yang Muhammad itu bukan seperti yang umat-umat terdahulu katakan bahawa dia ialah anak Tuhan. Agama-agama terdahulu adalah ada Uzair, dia kata Uzair itu anak Allah. Gitu juga dalam agama Kristian mengatakan Isa itu ialah anak Tuhan. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik, ibu semua. Okey. Ada soalan ke? Ada soalan tanya boleh? Yes. Dia berbeza dari segi terjemahan. Mungkin terjemahan mana yang digunakan lah kat situ. Aku naik saksi kan? Naik saksi tu mungkin ayat lebih bahasa Melayu kot. Yang dia punya tata bahasanya lah. Aku naik saksi. Ada beza ke aku naik saksi dengan aku bersaksi? Saya nak tanya, ni soalan saya, bukan soalan saya, bukan ni, soalan retorik, tanyakanlah. Kalau ada mungkin cikgu-cikgu bahasa Melayu ke dalam ni, mungkin boleh kongsi-kongsi. Aku naik saksi dengan aku bersaksi. Sama je kan? Sama je lah, sama lah. Saya perasan ada 2-3 tahun lepas ada setengah-setengah TV punya zikir tu kan, terjemahan bawah tu dia macam kadang tak tepat. Kenapa dia ambil terjemahan ni macam tak tepat macam tu? Nak call siapa tak tahu, biar je lah. Benda tu. Okay. Dia adalah setengah-setengah, mungkin dia tak ada editor ke apa benda kan, salah tu lah. Tapi sekarang ni dah okey sikit lah. Apa dulu lagi teruk lah dia punya baris kan, baris salah. Baris salah. Bila baris salah, dia bila macam gitu kan, biasanya zikir lah. Bila baris salah, kita yang nonton ni yang tak tahu ikut je, padahal baris salah. Bahasa Arab ni bila baris salah tu dia dah merubah sikit lah makna dia. Bahasa Arab naik tu pula. Naik apa? Bahasa Arab naik biasa digunakan dengan naik kenderaan. Dia tak gunakan untuk, biasa digunakan yang asyhadu. Sebabnya gini, asyhadu ni ialah kata kerja. Kata kerja menunjukkan perbuatan. Bila kata perbuatan, kita katalah menulis, bersaksi, menunaikan solat. Cuma bila naik saksi, macam mana kita nak terjemahkan naik saksi tu? Itu saya tak tahulah benda tu, bukan benda saya bahasa Melayu. Mungkin kalau ada yang ni boleh bagi komen lah nanti. Dari segi saya faham ialah aku bersaksi. So, aku membenarkan bersaksi.
Ialah bila kata saksi, contohlah berlaku tadi saya bagi contoh kan, berlaku kemalangan. Ada saksi. So contoh saya saksi. Jadi saya buat apa? Saya membenarkan bahawa berlakunya kebenaran, berlakunya kemalangan antara kenderaan ni mangsanya berapa orang, berlaku time bila. Saya membenarkanlah. Di situ saya dapat maksud dia begitu. Allahu a'lam kalau maksud ada, kalau ini maksud saya, kalau dia lebih tepat, ahlan wa sahlan, tak ada masalah benda tu. Baik. Ada soalan lain? Jadi? Muhammadu ini? Okey, Muhammadan. Okey, kenapa nak? Oh, okey. Tanya macam ni, kat mana? Muhammadar Rasulullah. Boleh do. Sebab lepas Anna ni kena baris atas. Bahasa Arab ni dia gini, dia ada setiap baris berlaku ni, kenapa dia ke situ ada sebab-sebab dia. Contoh, anda kata kataan ni asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni, tak ada kataan ni, tak ada Anna. Kataan ni akan jadi Muhammad. Akan jadi Muhammadun. Akan jadi Muhammadun. Tetapi sebabkan ada Anna, dia akan ubah ni, jadi dia akan ubah kata Muhammad kepada Muhammadan. Dia begitu. Dia benda ni, dia punya sistem tata bahasa dia begitu. Bila ada baris kataan, dia akan ubah baris. Dia akan ubah baris. Benda tu. Jadi kalau tuan-tuan dengar ada orang baca lepas Anna ni baris depan, salah. Dia kena Muhammadan. Rasulullah. Dia begitu. Okey. Baik. Ada soalan lagi? Okay, tak ada. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik. Kemudian kita ada perkataan seterusnya ialah lepas asyhadu anna Muhammadan Rasulullah baca apa? Azan apa azan? Siapa nama adik ni? Anas. Lepas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baca apa azan? Cuba ingat, cuba tutup mata je ingat. Hayya 'alas salat. Bagus. Hayya. Hayya ke hayya? Ha pedas ke ha simpul? Ha siput. Ha simpul ke ha siput ke apa ikutlah. Ha pedas. Baik. Hayya ni dua-dua ni ada makna dan dua-dua ni makna lebih kurang. Okey, sebelum ni kita nak beritahu lah. Yang betulnya ialah hayya. Hayya 'alas solah. Yang ini okey. Yang ini hayya ada makna. Maksudnya ialah jom. Jom pergi, nak ajak kawan pergi, jom pergi makan. Jom solat. Hayya. Kalau jumpa orang kata hayya, kalau pergi haji kan, hayya, suruh apa? Suruh segera, suruh cepat-cepat pergi. Pergi. Cepat jalan. Hayya haji, hayya. Mari jom kan. Gunanya ni. Yang ini hayya. Baik, ini bermaksud cepat juga. Tapi nak kata aqbala ni telah datang dan segeralah. Kan ni azan kan? Azan bagi tahu apa? Telah tiba waktu solat dan segeralah. Yang ini. Yang ini hayya, jom. Kita katakan, okay, jom makan. Dah makan belum? Belum makan lagi. Jomlah. Tapi hayya ni dia dah masuk waktu dah, baru orang azan. Jadinya waktu solat dah masuk. Segeralah jom. Ayolah segera. Ini maksud
hayya. Dua-dua ada masuk segera. Tapi yang ini dia dah masuk lebih sikit. Nak bagi tahu sebabkan azan ialah pemakluman. Panggilan untuk solat. Jadi hayya ialah waktu solat dah masuk, segeralah kita solat. Lepas solat ada apa? Hayya ala solah. Ala as-solah. Okey, solah. Padam sikit. Hayya ala solah. Kemudian ada hayya alal al-falah. Hayya ala solah, hayya alal falah. Yang ini saya pernah jumpa dalam satu TV, atau tak ingat TV mana, tapi dia tak tahu dia salah type ke, terlebih type ke, mungkin tukar type tu dia salah copy paste ke apa benda kan. Dia ada atasnya ada tanda apa? Sabdu. Baik. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Al-falah. Baik, kedua-dua ni maksudnya berbeza. Kedua-dua perkataan ini mempunyai maksud yang berbeza. Jadi jangan saya nak nasihatkan pada ayah-ayah yang mana yang azan kan, janganlah tersebut yang ini. Yang ini kalau ada sabdu, dia bermaksud peladang. Jauh kan daripada kejayaan kepada petani. Kalau al-falah ni jadi petani telah tiba, jomlah. Tapi kalau yang betul ialah al-falah, hayya 'alal falah. Jangan tersyadahkan falah. Ada mungkin bila azan tu dia zuk lebih kan, dia rasa dia datang feeling tu, dia tersyadah situ. Biasa berlaku. Biasa berlaku datang kan. Bila lagi mungkin lepas sebelum tu makan nasi Arab. Dia terarak lebih daripada Arab. Hayya 'alal falah. Jangan hayya 'alal falah. Falah tu ialah petani. Jadi kalau dah sama, kalau nak namakan anak ke cucu lahir, jangan namakan falah. Namakan falah. Falah kejayaan. Falah petani. Peladang. Itulah. Melainkan memang niat dan namakan dia falah, nak dia jadi petani. Namakanlah dengan falah, tak ada masalah. Di situ masing-masingnya ni lah. Jangan salah sabdu di situ. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Baik. Kalau kita perhatikan terjemahan, tadi hayya maksudnya apa? Telah datang dan segeralah, marilah. Telah datang dan segeralah mereka kita dirikan solat. Telah datang dan segeralah ke arah kejayaan. Dalam kedua-dua solat didahulukan dengan kejayaan. Maksudnya berjaya kat sini, insya-Allah berjaya kat sini. Berjaya dirikan solat, berjaya diri kejayaan. Sebab nak dirikan solat ni ialah satu cabaran. Betul? Cuba tanya solat subuh. Nak sembahyang pada awal waktu, cabaran. Datang suara pun cabaran. Tu macam-macam kita punya struggle dalam diri kan. Datang surau. Main kat rumah je lah. Rumah sebelah surau. Datang lambat tak apa. Sama juga gitu. Okay. Baik, di situlah dia punya. Jadi di sini nak katanya bila tiba solat bermakna dia juga akan tiba. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Baik. Kemudian lepas yang asal hal falah ada apa lagi? Kalau azan lah. As-salatu. Ini kalau subuh lah. As-salatu khairun. As-salat. Ini kalau subuh, orang-orang azan subuh. As-salatu khairun minan naum. Okey. Baik, saya ada untuk beberapa lah, kita akan tengok masuk dulu. Solat khair ialah baik.
Khair tu ialah baik. Maksud perkataan khair, baik. Min, daripada an-naum. Min ni ada banyak maksud. Antaranya lah, dia boleh maksud dari. Contoh saya kata, ana min Malaysia. Saya asal dari Malaysia, Malaysia. Kalau ni, lebih baik daripada tidur. Okay. Jadi solat itu lebih baik daripada tidur. Biasanya kalau kataan ini, ada satu kataan lagi yang untuk khair. Kita biasa gunakan dalam, pernah dengar kata afdal? Yang afdal, yang lebih baik. Kita tak guna perkataan ni kan di sini. Kalau guna perkataan ni, maksudnya apa? Solat dengan tidur ni sama, tapi dia lagi baik. Seolah-olah kata, kalau guna perkataan ni, seolah-olah solat dengan tidur tu sama dia punya level, tapi solat lebih afdal. Contohlah kan, kalau digunakan perkataan ni, maksudnya ialah solat tu dia banyak kebaikan. Solat kebaikannya lebih banyak daripada tidur. Kalau azan subuh kan, as-salatu khairum minan naum. Bezanya apa? Contoh kalau orang subuh, orang yang sembahyang subuh di masjid, datang solat subuh, dapat solat sunat subuh 2 rakaat. Apa ganjaran dia? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau tidur dapat apa? Dapatlah mimpi dunia dan seisi-isinya. Mimpi je lah. Sebab tu dalam lafaz ini digunakan as-salatu khairun minan. Baik, saya nak kongsikan tentang perkataan khair. Nama kataan ni sangat terkenal dalam masyarakat Melayu. Kenapa? Kebanyakan orang masyarakat Melayu gunakan perkataan ini sebagai nama. Okey. Nama kan? Tapi ada masalah. Apa masalahnya? Kita sering dia short form macam gini. Nama dia apa? Nama apa? Khairul. Kan? Nama apa? Khairul. Khairul je. Okey. Memang ini perkataan ini asal daripada kata Arab. Kalau kita buat, dia perkataan ini perlukan pelengkap. Khair. Yang sering nama khair, ingat kata apa khair? Khair apa? Nama yang sering ada khair? Khairuddin. Khairuddin begini tulisannya, Khairuddin. Khair ialah kebaikan, din ialah agama. Kebaikan agama. Khair apa lagi? Khairullah. Khairi. Khairi. Okey. Khairi Jamaluddin. Khairi boleh Khairi boleh. Politik tak apa. Kita cakap nama dia, kau cakap pasal pahaman dia. Atau dia belah mana? Khairi. Okey. Ada lagi? Khairun. As-salatu khairun. Boleh. Kita sama-sama bedah hari ni. Okey, khairun nisa. Khairun nisa. Okey, khairun nisa begini. Khairu an-nisa. Khairun nisa. Nisa. Baik. Ya? Khairil. Khair dah ada dalam ni semua. Kejap. Ada lagi? Khairat. Pada khairat kematian. Khairat. Khairat. Begini. Ya? Haidir tak ada sini. Bukan dalam kategori ni, kategori lain. Ya? Ada tadi daripada ibu-ibu? Ada lagi? Okey, kita tengok sama-sama. Baik. Kalau nama khair ni Khairuddin, kebaikan agama. Khairullah, kebaikan Allah SWT. Khairi, kebaikan saya.
Khairi. Khairi. Khairun nisa. Khair ialah baik, anisa wanita. Sebaik-baik wanita, terkebaikan wanita semualah. Itulah. Okay. Kalau orang nama Khairul tadi, dia macam gini. Khairul ni je. Khairullah, khairul. Maksudnya apa? Dia tergantung. Khair apa? Dia nak tak lengkap. Ya? Baik apa? Baikan apa? Tak lengkap. Jadi kalau namakan orang tu Khairuddin, panggillah dia Khairuddin. Jangan panggil Khairul. Khairuddin. Lengkapkan nama dia. Sebab dia dua perkataan. Tak boleh nak pisah benda tu. Okay. Khairuddin. Ini yang biasa berlaku dekat masyarakat Melayu. Nama Muhammad Khairul. Kosong belakang tu. Dia nak kena lengkapkan lah. Muhammad Khairuddin. Adalah Khairuddin. Saya pernah jumpa orang nama Khairul Rijal. Khairul Rijal. Khairul Rijal. Khair ialah kebaikan. Rijal ialah lelaki. Kan? Kebaikan sebaik-baik lelaki. Khairul Rijal. Khairul Rijal dan sebagainya lah. Baik. Khairi tadi kebaikan saya. Ya ialah untuk saya lah. Kemudian Khairun Nisa. Yang ini khairat. Okey. Khairat kematian. Okey, khairat ni dia dari perkataan khair. Khair ialah kebaikan. Satu kebaikan. Kalau banyak khairat. Badan khairat kematian. Apa kebaikannya? Orang meninggal kan? Kita apa? Tolong uruskan jenazahnya, kemudian kita uruskan dia punya khairat semua. Itulah kebaikan. Jadi khairat maksud kebaikan. Kalau jumpa perkataan khairat dalam Quran dan doa, dia bermaksud kebaikan. Kalau nak bagi nama khairat, inilah nama dia. Nak bagi nama khair, kena lengkapkan. Jangan tergantung. Terus. Kena lengkapkan. Okay. Baik. As-salatu khairu minan naum. Jangan bagi nama anak naum pula. Naum. Tidur. Dia tidur je nanti kerja dia. Sebab ada saya ingat ni kawan saya dulu, dia daripada negara Zimbabwe sebenarnya. So dia masih lagi ada budaya dalam masyarakat tu ialah bagi nama apa yang dia jumpa first nama jumpa dan buka buku tu dia bagi nama. Orang anak dia. Nama dia mungkin tak tahulah masa tu dia betul dia kata memang gitu culture dia boleh dekat tempat dia. Nama dia ialah Ya Rabbi. Nama dia Ya Rabbi. Nama dia Ya Rabbi. Ya Rabbi, lepas tu belakang ada nama Afrika lah. Ya Rabbi. Kenapa nama dia Ya Rabbi? Ada cerita kenapa nama dia begitu. Nasib baik dia buka kena kat Ya Rabbi. Kena dekat syaitan ke, iblis ke. Buka surah Nas kan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa-apalah perkataan tu kan. Jadi masalah lah kat situ. Ataupun jumpa surah Kafirun, kena kat perkataan Kafirun. Nama Kafirun pula. Benda tu memang ada. Ada saudara kawan saya nama dia memang Ya Rabbi. Baik. Ini dari segi tadi as-salatu khairum minan naum. Ada soalan di sini? Baik, kemudian Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Okey, kita pergi pula lafaz iqamah. Iqamah dia berbeza dengan azan. Iqamah dia cuma ulang sekali saja. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Lepas tu apa? Azan dah. Baik. Lepas yang setelah kita ada qad. Nak baca dia macam mana tu?
Qad qama. Okey. Kadang-kadang dengar ada orang baca qad qamat, qad qamatu, qad qamati. Pernah tak dengar orang baca qad qamatu? Orang iqamat kan, dia baca qad qamatu solah. Sebenarnya asalnya dia baris mati. Qad qamat as-solah. Qad qamat as-solah. Baik. Qad telah. Qama maksudnya didirikan solat. Maksudnya sekarang ni dah nak semayang dah ni. Dah nak semayang dah. Tetapi masalahnya ialah di sini lepas solat ini ialah sod. Kalau belajar tajwid, sod dengan lam ni kan, dia panggil hamzah wasal. Kita tak baca al-solat, kita baca as-solat. As-solat. Jadi baris mati ni pun mati. Mati dengan mati. Bila bertemu dua baris mati pertama ni dia akan baca bawah. Bila dua baris mati bertemu, jadi yang ini dia akan baca baris bawah. Qad qamatis solah. Jadi kalau ada terdengar mana-mana Bilal yang dibaca qad qamatus solah, tegur-tegurlah dia. Tak dia silap dari segi tata bahasa, tak ada. Yang betulnya ialah qad qamatis solah. Sebab bila bertemu dua sukun yang pertama tu akan berubah kepada kasrah untuk mudahkan bacaan. Sebab kalau baca dengan ni qad qamat, ni baca macam mana? Sebab tak boleh bacaan. Dia baca as. Qad qamat as-solah. Dia tak lancar. Jadi nak mudahkan qad qamatis solah, qad qamatis solah. Dan bacaan betulnya ialah qad qamati, bukan qad qamatu. Nama ni ialah iqamat. Baca ni qad qamati, bukan iqamat, bukan tu. Pernah saya dapat dengar, kenapa dia komat dengan tu? Qad qamatis solah. Dia kadang-kadang tak sengaja. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatus salah, qad qamatus salah. Terdengar kan dia? Kalau perasan dia akan perasan lah. Qad qamatu, bukan tu tapi ti. Qad qamatus salah, qad qamatus salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Baik. Jadi itulah tadi dua seruan agung yang kita dengar hari-hari 5 kali sehari. Di mana seruan ni seruan untuk kita menunaikan perkara yang paling besar. Dan perkara yang paling besar dan dia paling ringan. Paling mudah orang untuk orang tinggalkan. Dia duk tangguh lama dia pun lupa. Biasa berlaku kan, kadang-kadang kita benda penting, contoh kita buat kerja kan. Jadi solat lah, siapkan dulu. Tahu-tahu habis zuhur lah. Dah asar. Tadi zuhur tak sembahyang. Biasa berlaku macam itu. Dah sibuk buat kerja ke apa kan. Khasnya yang ke office lah kan. Lepas sembahyang lah, buat kerja sibuk office. Dah asar. Sembahyang zuhur ni. Sebelakang. Baik. Saya rasa untuk daripada saya cukup dulu untuk hari ni. Hari ni kita dah belajar tadi tentang azan dan iqamah. Pertama tadi lafaz azan, dan ada beberapa yang highlight kita tekankan, iaitu kenapa penggunaan akbar di situ, dan kenapa juga perlu juga hati-hati bila sebutan al-falah. Jangan kita syadahkan huruf lam. Dia berubah daripada kejayaan kepada petani. Okey. Dan di sini kau masalah kena hati-hati. Jangan baca qad qamatu. Bacaannya lah qad qamatis solah. Qad qamatis solah. Saja ada soalan ke? Sebelum saya tutup. Ya. Apa beza Allahumma salli ala Muhammad dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Dia bezanya ialah dari segi kita buat sapaan hormat. Ada dua kan. Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina. Baik. Perkataan Sayyidina bermaksud Sayyid ialah tuan, penghulu. Kalau kita tengok banyak terjemahan, perkataan Sayyid ialah
Sayyidina, okey. Muhammad. Baik, kita kalau perkataan Sayyid ialah penghulu ataupun ketua. Na kami. Baik. Bila kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, adakah itu mengurangkan kita punya hormat kepada Nabi SAW? Tak. Bermaksud kita cakap tu ialah Allah, ya Allah, Engkau selawat kepada Muhammad, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kita nak kata kita ni betapa dekatnya kita dengan Nabi. Dia guna macam itu. Kalau ini nak cakap kita hormat dia, dia lah penghulu kami, Muhammad. Nak guna boleh, tak guna pun boleh. Tak ada efek. Sekarang kita faham. Jadi kalau tak guna, kalau kata perkataan terugur, melainkan kalau kata ayat ni ataupun doa ni memang dalam teks yang asal, contoh dalam Quran, begitu. Jadi kata itu tak boleh buang sebab itu ayat Quran. Kalau dalam doa, dalam zikir, Allahumma salli ala Muhammad boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh. Dua boleh. Sama bila salat Ibrahim, Allahumma salli ala sayyidina Ibrahim boleh, tak ada pun boleh. Tak ada masalah. Baik, banyak itu selawat Ibrahim tu dia ada banyak riwayat. Lafaz-lafaznya. Ada riwayat dengan Sayyidina, ada riwayat tanpa Sayyidina. Jadi masalah benda tu. Baik, ada lagi? Tak ada, insya-Allah. Baik. Itu saja. Terima kasih dan saya minta maaf kalau ada banyak kalau ada mana terkurang salah sebab dia dia terjun kan. Begitulah. Mana yang saya mampu insya-Allah semoga ada semoga perkongsian tadi ada bawa kebaikan dan memberi manfaat untuk semua. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.